Apa pendapat Ustaz berkenaan solat tarawih yang terlalu laju hingga makmum terkejar-kejar? Tiada doa iftitah Al-Fatihah laju, tasyahud akhir dipendekkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, ayahanda, bonda, sidang penonton setia bedah hadis edisi Ramadan. Ramadan gaya Rasulullah. Alhamdulillah, terima kasih kerana terus-menerus menyokong program ini. Terus-menerus bersama-sama untuk kita bersama dalam rancangan yang dibawakan kepada semua. Kita sama-sama nak belajar, kita sama-sama nak faham, kita sama-sama nak usaha amalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berlandaskan hadis sahih. Bersama dengan saya Coach Jamil Wahab dalam episod kali ini dengan tajuknya orang yang rugi dalam Ramadan. Kita selalu cerita orang-orang yang patut kita orang-orang yang kita nak contohi, kita nak jadi orang yang beruntung dalam Ramadan. Tapi kali ini episod ini cerita tentang orang yang rugi dalam Ramadan. Kenapa penting untuk kita tahu supaya kita tak jadi orang yang rugi dalam Ramadan. Dan panel jemputan kita yang kita jemput secara maya, secara online pada malam ini insya-Allah, yang guru kita bersama Ustaz Amirul Hasan Ahmad Tajuddin, pensyarah Fakulti Pengajian Islam Universiti Sultan Azlan Shah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih bersama-sama dengan kita Ustaz, walaupun secara maya. Alhamdulillah, insya-Allah. Teknologi sekarang ini Ustaz ya. Betul. Baik, Ustaz, malam ini kita nak bercerita tentang orang yang rugi dalam Ramadan. Which is kita nak ambil tahu supaya kita tak nak jadi orang yang rugi ni. Dan tentunya lah, bila kita sebut tentang orang yang rugi ni, kita tak nak juga para penonton kita, saudara mara kita, ahli masyarakat, semua umat Islam jadi orang yang rugi. Oleh sebab itu, saya nak menyeru kepada tuan-tuan dan puan-puan, para penonton sekalian, teruskan share agar ramai boleh dapat manfaat. Tak nak jadi orang yang rugi dalam bulan Ramadan. Tuliskan dalam ruangan komen learning point yang anda dapat dalam ruangan komen itu. Juga kita nak menjemput tuan-tuan dan puan-puan untuk follow, untuk subscribe laman sosial My Hadith Time di YouTube, di Twitter, di Instagram, juga di Facebook. InsyaAllah dalam itu sangat banyak perkongsian berkenaan hadis, insyaAllah. Baik. Ustaz Amirul, kita nak mulakan dengan saya membacakan hadis yang kita jadikan hadis tema pada setiap episod kita, dan hadisnya berbunyi begini. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan fansalakha qabla an yughfaralah." Maksudnya, rugilah seseorang yang telah sempat masuk bulan Ramadan, kemudian Ramadan berakhir tetapi dosanya tidak diampunkan. Hadis riwayat Ahmad nombor 7451. Baik. Ustaz Amirul, melihat kepada hadis ini, bila mana saya baca sepatah lalu, kita tengok sepatah lalu ya Ustaz Amirul, seseorang itu rugi bila dah masuk ke dalam bulan Ramadan, tetapi bila Ramadan berakhir, dosanya masih lagi tak diampunkan. Secara sempitan lalu kita boleh faham. Namun begitu, Ustaz Amirul, saya nak fokus kejap ya Ustaz Amirul, dari sudut perkataan. Ini mungkin boleh jadi general knowledge untuk saya juga pada penonton kita. Melihat kata raghima anfu rajulin. Terjemahan ya, rugilah seseorang. Rugilah seseorang. Tapi saya teringatlah dulu pernah lah juga belajar sikit-sikit bahasa Arab ni, Ustaz Amirul. Anfu ni kalau tak salah saya maksudnya hidung. Maksudnya hidung. Jadi soalan saya berkaitan dengan bahasa. Saya nak buka sikit cerita ni tentang bahasa. Satu, apa kaitan anfun dalam hadis ini sampai disabitkan sebagai orang yang rugi? Juga, kalau kita baca surah Al-Asr, Ustaz, kita tahu rugi tu innal insana lafi khusr. Khusrin tu rugi.
Mungkin boleh ceritakan apa kaitan anfun dalam hadis ini, apa maksudnya dan juga apa agaknya bezanya kalau gunakan khusrin. Falyatafaddal mashkura, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'. Alhamdulillah, saya bersyukur, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala walaupun dalam kejauhan tetapi dekat di hati. Saya Oh. sempat bersembang juga lagi dengan coach tadi, rupanya orang kampung juga ya, orang Perak, masya-Allah. Jadi kita kena cakap Perak lah nampak gayanya ni. Baik, alhamdulillah. Baik, berkaitan dengan soalan coach tu, satu soalan yang sangat cantik sebenarnya. Soalan ni tak akan ditanya melainkan orang yang mementingkan aspek bahasa. Saya pun tak terjangka lah coach akan tanya, tapi memang insya-Allah lah. Baik, soalan apa kaitan antara anfun? Anfun ni adalah hidung, hidung. Dan kenapa dalam hadis ni dia tak panggil apa ni khasira kan? Apa ni khusran adalah rugi. Baik. Dari sudut bahasa ya coach dan para mustami'in al-kiram, dari sudut bahasa kalau kita lihat apa ni ahlul lughah, pakar-pakar bahasa Arab, maka mereka akan mengatakan bahawasanya ada perbezaan lah sedikit. Jadi tapi saya akan majoriti mengatakan bahawasanya asal raghima anfun ni ialah lasaqa anfuhu birragham, iaitulah dia melekat, ya, dia lekatkan hidung dia itu dengan ar-ragham atau righam, dengan tanah, wahwa turab mukhtalatun birramli, iaitulah tanah yang bercampur dengan pasir, melekat dekat hidung. Dan ada sebahagian yang kata pula ar-ragham kullu ma asaba al-anfu mimma yu'dhihi, iaitulah tanah, iaitu ar-ragham ni ialah setiap apa yang menimpa, yang kena hidung, kita panggil ar-ragham. Ragham tu, raghima tu, ragham tu ialah benda yang kena hidung yang akan menyebabkan hidung ni kita terseksa. Hidung kita ada selsema pun kita boleh panggil ragham, ataupun kena tanah pun kita panggil ragham. Jadi tuan-tuan, jadi apa kaitannya kita nak katakan? Baik, kita lihat. Kita ni ada hidung yang cantik, macam hidung coach pun sama, mancung kan. Hidung kita cantik macam mana pun, tapi kalau kita kena selsema, apa yang kita akan rasa? Makan pun tak ada rasa, betul tak? Apa benda kenikmatan dunia pun kita dah tak terasa sangat. Kita nak minum kan, kita pun dah tak terasa sangat. Apa ni, benda yang sedap, kalau durian, tapi tengah sakit selalunya selsema dan sebagainya tak rasa. Bahkan kalau petua orang tua-tua dulu kan, Ya. kalau nak makan ubat, tak mampu makan ubat, tutup hidung, telan ubat. Betul kan? Sebab dia tak ada rasa. Jadi begitulah apabila ia peribahasa lah, kita panggil peribahasa kaitannya apabila orang Arab kata raghima anfun, tanah hidungnya itu terkena satu musibah ataupun hidungnya itu tertempel dengan pasir, tanah yang mencampur pasir, maka ia satu peribahasa Arab yang menunjukkan bahawasanya seseorang itu khaba wa khasira, yang menunjukkan seorang tu rugi dan malang. Rugi kita kaitkan dengan tadi, satu orang yang sihat, dia dapat makan dengan enak sebab, tapi bila dia dah kena sesama, bila dia hidung dia dah tak ada, hilang deria dia, maka rugilah, walaupun dia dapat makanan-makanan yang enak tapi dia tak dapat rasa dah kerana hidung dia itu dah tersumbat, dah tertutup. Itulah kisah-kisah hidung kita. Baik. Itu kaitan dia lah ya coach. Okey. So itu kaitan dengan hidung. So bila kita tengok kepada perkataan rugilah. So dekat mana yang perkataan rugilah tu tadi telah diterangkan oleh ustaz. Macam saya sebutkan tadi, kita bila baca surah Al-Asr, kita akan teringat kepada perkataan khusrin tu. Apa beza je ustaz? Kalau boleh terangkan secara ringkas dulu untuk bahasa ni. Okey, dari sudut bahasa, okey. Bahasa kita, macam dalam bahasa Melayu, kita ada satu istilah yang kita cakap memang istilah dia satu maksud, rugilah. Tapi ada satu, kita panggil peribahasa ni, dia ambil daripada satu benda yang kejadian ataupun satu benda yang dikiaskan dengan satu-satu benda, maka dia untuk persembahkan. Ni kita panggil kecantikan bahasa. Dari sudut bahasa, yang dia kata rugi tu dua kalimah tu. Raghima anfun tu. Raghima anfun tu rugi. Dia kalau ragham tu ataupun ragham tu saja kadang kita boleh terjemahkan saja dah dengan macam-macam maksud. Tapi bila raghima anfun tu itulah maksudnya khaba, para ulama kata khaba wa khasira. Dia peribahasa. Dia peribahasa yang ulama ambil daripada kejadian yang saya kata, apa yang berlaku pada hidung yang mana menyebabkan orang itu akan terseksa. Itu akan rugilah. Itu peribahasa macam kita kata dalam bahasa Melayu,
kalau tak dipecahkan ruyung manakan dapat sagunya ya. Ya. Apa kaitannya? Jadi apa Ya. kaitan? Kenapa tak cakap je usaha sungguh-sungguh? Tapi itu panggil Okey. kecantikan, keindahan bahasa, dan bahasa Arab juga banyak sangat peribahasa, banyak sangat kita bagi tamsilan yang subhanallah, yang dalam Al-Quran juga banyak. Okey, itulah. Masya Cuma dalam Allah. Al-Quran, dalam bab yang surah yang dikatakan tadi, itu adalah direct lah. Wal asri Okey. innal insana lafi khusr. Dia adalah perkataan direct, tapi ada sebahagian tempat dalam Al-Quran juga menggunakan istilah kita panggil kinayah ataupun majas, itulah Okey. perumpamaan dan perbahasan yang dikaitkan dengan satu dengan yang lain. Masya Allah, penerangan Wallahu yang a'lam. jelas, senang nak faham. Tuan-tuan dan puan dalam bahasa Arab pun dia boleh sebut adanya peribahasa, adanya perumpamaan, dan di sini kita telah dikongsikan dengan perumpamaan raghima anfu. Dua-dua patah perkataan ini membawa kepada makna kerugian. Kenapa rugi? Sebab bila berakhirnya Ramadan tetapi dosanya tidak diampunkan. Kenapa agaknya Ustaz? Bila dah habis Ramadan masih lagi dosa tak diampunkan ni sebab tak minta ampun ke? Apa yang berlaku? Ustaz, silakan. Okey, baik. Sebelum saya barakallahu fikum soalan ni kita nak masuk kepada perbahasan core lah terhadap hadis ni ya. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT. Hadis ni sebenarnya dia adalah satu qit'ah, satu potongan daripada hadis yang panjang. Dia ada dalam hadis, dalam kita tengok riwayat At-Tirmizi ataupun dalam riwayat Ibnu Hibban. Dalam riwayat Tirmizi kita akan lihat bahawa Nabi SAW beritahu raghima an rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alaih. Rugilah orang yang apabila namaku disebut maka dia tak berselawat ke atas tu. Yang pertama tu, part yang pertama. Part yang kedua barulah raghima an rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salakha qabla an yughfara lah. Yang ini part yang kita bincangkan ni yang kita akan fokuskan. Iaitulah masuknya Ramadan, seseorang itu dia dah sempat melalui Ramadan, bila Ramadan keluar maka dosanya masih lagi belum diampunkan. Kemudian part yang ketiga kata Nabi dalam hadis yang sama, wa raghima an rajulin adraka indahu abawahul kibar falam yudkhilahul jannah. Rugi dan sangat rugilah, sangat-sangat rugi orang yang apabila dia sempat bersama dengan kedua orang tuanya yang dah dewasa lah, dia dah dewasa, kemudian orang tuanya pun dah sakit, dah tua, tetapi tidaklah dia berbuat bakti kepada kedua ibu bapa dia sehinggalah dia tidak dapat masuk ke dalam syurga. Okey, tiga benda ni adalah benda yang sangat besar yang mana kita jangan tinggalkanlah. Apabila Nabi SAW, kita dengar nama Nabi maka kita jawab SAW. Sebab Allah SWT akan berselawat kepada kita 10 kali. Bahkan kalau kita tengok antara ketiga-tiga benda ni, dia menghimpunkan semua benda yang lebih kurang sama, iaitulah mahabbatullah, keredaan Allah SWT ke atas apabila redha ibu bapa, rezeki kita kata para salaf kata rezeki kita ni susah senang ni adalah di antara disebabkan baik atau tak baik dengan ibu bapa. Begitu jugalah dalam bulan Ramadan ni kita nak tengok sebenarnya begitu jugalah dalam selawat jugalah, begitu juga selawat ni banyak fadilat dia, dipermudahkan urusan, dimurahkan rezeki, di tafrijul karb, dibuang segala bentuk kekecewaan, segala bentuk penyelesaian dan sebagainya. Begitu jugalah dalam Ramadan ni dia duduk tengah-tengah antara selawat ke atas Nabi dan juga berbakti kepada ibu bapa. Dia duduk tengah-tengah. Nabi SAW bagi tahu ni menunjukkan bahawasanya dia adalah satu kayu ukur buat kita ni. Satu kayu ukur buat kita ni dalam satu bulan Ramadan ni. Bulan Ramadan ni, kalau bulan-bulan yang lain Allah Subhanahu Wa Taala lepaskan syaitan. Betul kan? Tapi dalam bulan Ramadan Allah Subhanahu Wa Taala ikat syaitan. Kalau dalam bulan Ramadan Allah Subhanahu Wa Taala kita tak puasa, tapi bulan Ramadan wajib puasa. Bulan selain bulan Ramadan sunat dipuasa. Bulan Ramadan ni wajib puasa. Dan apabila dua faktor penghasut kita panggil, yang ada dalam diri kita iaitu syaitan dan juga hawa nafsu kita, syahwat kita. Dua penghasut ni ada, dia menyebabkan manusia ni susah nak ikut ataupun taat perintah Allah dan juga tinggalkan apa yang Allah larang dan juga Nabi larang dan Nabi perintah. Sebab ada dua benda ni. Sebab tu dalam Quran Allah kata tidakkah kamu lihat man ittakhadha ilahahu hawa, orang yang
mengambil Tuhannya, mengambil hawa nafsu sebagai Tuhannya. Tuhannya. Ya. Maksudnya hawa nafsu ni kadang-kala orang ambil jadikan dia sebagai Tuhan, ikut segala apa yang hawa nafsu suruh. Nafsu kita suruh kita melihat perempuan, lihat maksiat, buat maksiat, pergi kaki kita berjalan maksiat, kita buat. Tapi dalam bulan Ramadan, subhanallah, Allah kekang syaitan yang suka menghasut kita ni. Syaitan ni tugas dia memang menghasut. Kus. Syaitan ni dia memang tugas dia hasut. Innama dalam surah Al-Maidah Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama yuridu syaitanu an yuqa'a bainakumul adawah wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddukum an dzikrillah wa an salah. Apa dia? Sesungguhnya hanya sahaja syaitan ni dia nak yuridu syaitan. Syaitan ni dia nak buat apa? Dia nak masukkan dalam hati kalian ni yuqa'u bainakumul adawah. Dia nak masukkan dalam hati kita semua ni kebencian, permusuhan terhadap orang lain, wal baghdha, dan kebencian. Wal baghdha, kemudian fil khamri wal maisir, yang mana antaranya adalah dengan sebab khamar, dengan sebab arak. Dia datangkan arak. Apabila orang minum arak, maka datanglah pembusuhan, datanglah perkelahian, datanglah macam-macam. Wal maisir, judi. Dua ni dalam ayat Quran ni, ini jalan syaitan. Jalan syaitan macam mana nak jadikan permusuhan. Wa yasuddukum an dzikrillah, dan syaitan ni dia sentiasa dia nak halang kita daripada ingat Allah dan daripada solat. Wa anis salah. Ini tugas syaitan. Tapi subhanallah dalam Ramadan Allah tugas ni dah tak ada dah. Syaitan dah tak ada. Tapi 11 bulan syaitan train kita ni. Train hawa nafsu kita buat benda-benda gini. Train. Jadi tapi yang itulah sebenarnya 1 bulan ni saja, kemungkinan bulan yang pertama sepatutnya bila kalau kita masuk camp atau masuk sekolah kan, hari pertama kekok-kekok sikit, hari kedua minggu pertama kekok, minggu kedua, bulan pertama, bulan ketiga dah kita macam okey, dah steady dah selesai. Maksudnya begitulah, patutnya kita dah masuk sebulan terakhir ni, patutnya kita dah steady dah. Dah patut tarawih tu ready dah. Tarawih tu kita rasa macam biasa dah. Kan puasa ni patutnya kita dah rasa macam tak lapar sangat dah. Dia train badan kita ni. Awal-awal kita puasa kan, perut kita ni geruk-gerak. Ya Allah. Tapi dah masuk 20 ni, perut kita macam biasa. Rasa macam seronok. Puasa ni rasa lagi tenaga, betul kan? Jadi training. Tapi sebab dia dah training lah Ustaz kan? Sebab dia dah training. So satu faktor tadi kita cerita macam mana orang tu masih lagi mungkin dia masih lagi buat dosa kerana telah ditrain sebelum Ramadan. Tapi dalam bulan Ramadan tu juga kita boleh train diri kita untuk nak jadi orang yang bagus. Tinggal lagi kita nak tengok lagi macam mana orang ini masih lagi ada dosa-dosa yang berlaku sampai menjadi orang yang rugi dalam bulan Ramadan. Jadi sia-sia. Sebab apa? Habis Ramadan, dosanya tak diampunkan. Kita nak berhenti rehat sebentar, Doktor. Tuan-tuan dan puan-puan, kita akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Bersama dengan kita, Bedah Hadis edisi Ramadan. Ramadan Gaya Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih ayah dan bunda, tuan-tuan dan puan-puan, sidang penonton setia Bedah Hadis edisi Ramadan, Ramadan Gaya Rasulullah. Alhamdulillah kita berada pada malam-malam yang kita consider sebagai terakhir ini. Sebab itu kita bawakan dalam episod kali ini, tajuknya ialah orang yang rugi dalam Ramadan, supaya kita masih ada lagi masa untuk nak pastikan diri kita ini tidak tergolong dalam golongan orang-orang yang rugi dalam Ramadan. Siapa orang yang rugi dalam Ramadan tu? Adalah orang yang bila dah masuk Ramadan, lepas tu habis Ramadan, tetapi dosanya tak diampunkan. Na'udzubillahi min dzalik. Kita nak minta sangat Allah Ta'ala mengampunkan dosa kita semua, insya-Allah. Kita mempersilakan juga menjemput tuan-tuan dan puan-puan untuk terus follow, untuk terus subscribe, untuk like kita punya laman sosial My Hadith Time. Di YouTube kita ada di Twitter, kita ada di Instagram, kita ada di Facebook. Inilah laman-laman sosial My Hadith Time yang berkongsi
ilmu-ilmu manfaat daripada hadis. InsyaAllah moga-moga kita boleh mengamalkan sunnah Rasulullah dengan bersandarkan hadis-hadis sahih. Baik, kita nak kembali kita kembali kepada Ustaz Amirul. Ustaz, tadi dah sebut tentang train. Kalau orang kata apa, bad side-nya, syaitan dah train nafsu kita sampai masih lagi buat benda yang bukan-bukan Tapi Allah Ta'ala dah sediakan bulan Ramadan untuk kita semua boleh train diri kita nak jadi orang yang bagus. Malah dibantu oleh Allah Ta'ala. Syaitan-syaitan ni dibelenggu. Sebab ada hadis kan dengan mafhumnya bila Ramadan tu bermula je, pintu syurga dibuka, pintu neraka ditutup, lepas tu syaitan akan dibelenggu. Dan kita pun mulalah praktis, Ustaz. Saya pun berpuasa, malam-malam pergi qiyamul lail, lepas tu siap tadarus lagi. Namun begitu, Ustaz, namun begitu masih lagi lah, semayang yang 5 waktu. Semayang 5 waktu tu masih lagi, berat lah kan. Kadang boleh tinggal, kadang boleh tinggal kan. Sebab siang puasa penat, boleh siap tinggal pula tu. Allah, na'udzubillah. Ataupun masih lagi tak ikut peraturan-peraturan yang Allah Ta'ala dah wajibkan terhadap saya. Soalannya, ceritanya kita dah train dah, tetapi perkara ni boleh berlaku. Respon, Ustaz, silakan. Sekejap. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Baik, kata tadi kita tengok pepatah orang, pepatah Arab, kemudian kita nak dengar pepatah Melayu. Ada pepatah orang putih kata, a mistake you do not learn from is a mistake you will repeat. Itu kata pepatah Inggerisnya. Yang ni kesalahan yang kita tak belajar daripadanya ialah kesalahan yang kita akan keep repeating. Saban tahun kita akan buat benda yang sama. Saban tahun kita akan lihat tarawih ramai, soft. Tapi solat subuh, kalau kita nak kata solat lain tu orang tengah kerja lah. Solat subuh ni kalau boleh sepatutnya sama lah. Kan? Sebab dia tak keluar kerja lagi. Jadi malangnya sebab apa yang berlaku begini ialah yang pertama, kadang-kala mindset kita ni, waktu powerful of mindset kita ni adalah sangat-sangat power lah. Kita duk rasa bahawasanya seolah-olah kita rasa solat tarawih tu lebih adalah benda yang sangat afdal lah. Sedangkan yang terpaling afdal ialah, ini kita panggil talbisul iblis. Iblis dia cuba nak, antara cara dia nak jerat manusia ialah pertama dia suruh jangan buat, tapi bila dia tak berjaya ialah dia suruh kamu buat benda yang sunat, kamu tafdilkan, kamu utamakan benda yang sunat, kamu tinggalkan benda yang wajib. Lalu alhasilnya kita lihat saban tahun macam itulah. Sebab apa? Kita tak ditrain bahawa hatta even dalam first bulan Ramadan masuk, kita tak ditrain bahawasanya solat 5 waktu itu adalah antara yang patut kita train, patut kita jaga. Perintah Allah yang paling utama. Itu yang perlu kita jaga. Jadi saya menyerulah, hatta even dalam mazhab Hanbali, solat kalau bagi lelaki lah, ini saya pesan bagi saya sendiri, kita pun kadang kita culas juga. Kalau dalam mazhab Hanbali bahawasanya solat 5 waktu solat wajib di masjid itu adalah wajib, adalah perkara kewajipan based on hadis Nabi SAW. Dia kata, aku nak bakar rumah orang yang nak orang yang dengar azan kemudian tak datang ke masjid. Kemudian satu orang, hadis orang buta, bahawasanya dia minta keringanan untuk solat di rumah. Kemudian Nabi SAW bagi keringanan. Kemudian Nabi panggil balik, Nabi kata, hal tasma'una nida, kamu dengar tak panggilan seruan azan? Kemudian orang lelaki buta ni jawab, yes. Nabi kata, fa'ajib, datanglah. Orang buta pun Nabi SAW suruh pergi masjid. Ini kan pula orang-orang yang jelek macam kita ni. Jadi jadi kita kena train. Jadi kita tak di-train. Kadang-kadang bulan Ramadan ni kita dibacakan dengan fadilat puasa, dengan fadilat qiyamul lail, dengan, tapi fadilat ni pergi solat jamaah tu banyak tu. Itu pun kita patutnya di-train kan. Okey, sebab itulah kadang-kadang kita ni sendiri kita culaslah benda-benda yang wajib ni, kita culas, kita tinggalkan, tapi kita lebihkan kepada perkara-perkara yang sunat. Bahkan kadang-kadang yang lebih teruk lagi ialah kita jadikan sebagai puasa ni sebagai adat. Sebab apa puasa, orang lain puasa, kita panggil iman suasana. Sebab apa kamu solat? Jadi kalau iman suasana ni sama juga macam Chong yang diikut puasa kita tu, dia pun kadang-kadang ada iman puasa, dia buka sama kita iftar. Baru ni saya iftar dekat satu hotel sementara tunggu wife salin. Ada duduk kat hotel tu iftar. Tengok Cina pun ada. Dia pun tunggu sama-sama buka puasa. Dia belanjakan kawan.
Jadi kalau kita puasa sama dengan macam ni kan, kita tak buat perkara yang wajib, terutama perkara yang wajib, dan kita tak tinggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka sebenarnya dari sudut zahirnya tak ada beza pun dari sudut tu. Tak ada beza. Jadi kita kena jadi satu orang yang bukan, kita kena keluar daripada iman suasana kepada iman yang orang tak buat, aku pun buat. Macam tu. Kamu tak buat, tak kisah kamulah, tapi aku buat. Saya buat. Inilah iman yang kita nak teguh, yang kita betul-betul, yang hatta even kalau orang kata jangan buat, jangan buat, wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka, ni manusia dah kumpul kepada kamu ni, habislah kamu, dia pun nak uruskan kan, faqalu hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah bagi aku buat terus. Kita yakin Allah Subhanahu Wa Taala bantu. Jadi inilah kesedaran yang patut kita. Jadi saranan saya kepada masjid-masjid, kepada surau-surau asatizah sekalian, di samping kita promote Ramadan, fadilat-fadilat Ramadan, kita jangan lupa setiap kali kita promote juga solat fardu. Jangan kita lupakan, kita ingatkan para jemaah, kadang dia lupa. Solat fardu di mana pun kita berada, jangan lupa solat fardu. Jangan lupa solat, jangan lupa buat baik budi bapa, jangan lupa buat perkara-perkara yang wajib ini, utamakan perkara wajib, jangan lupa dan sebagainya. Wallahu a'lam. Saya boleh simpulkan juga Ustaz, daripada apa yang telah dikongsikan itu, masuk Ramadan kita tahu banyak fadilat, dengan perkara-perkara sunat itu memang akan digandakan, namun kita nak kena bagi fokus, ada keutamaannya terhadap perkara-perkara fardu ini, mesti terus kena maintain, kena didahulukan, kena diutamakan. Saya simpulkan macam tu, Ustaz ya. Betul. Supaya kita tak lari kita punya prioriti dalam hidup. Saya kena buat benda yang wajib, dan dia ada perkara sunat. Bukanlah bila sebut buat benda sunat yang wajib ni kita tinggal. Allahu Akbar. Baik, Ustaz, kita nak berhenti rehat sebentar. Lepas ni kita nak bersama-sama kembali untuk kita nak kongsikan soalan-soalan daripada para sahabat-sahabat kita, tuan-tuan dan puan-puan. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan Bedah Hadis edisi Ramadan, Ramadan Gaya Rasulullah. اللهم صل على سيدنا محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih ayah dan bunda, tuan-tuan dan puan-puan, sidang penonton Bedah Hadis edisi Ramadan, Ramadan Gaya Rasulullah, terus setia bersama-sama dengan kita hingga ke saat ini. InsyaAllah kita dah nak masuk kepada segmen soalan-soalan sahabat kita. Namun tetap kita nak menjemput ayah dan bunda, tuan-tuan dan puan-puan, sidang penonton sekalian, untuk terus follow, untuk terus subscribe, sharekan laman sosial My Hadis Time, ada di YouTube, ada di Twitter, ada di Instagram, ada di Facebook. Dan juga bagi para penonton pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan, ayuh sama-sama teruskan share agar ramai dapat manfaat. Kita tak nak jadi orang yang rugi dalam bulan Ramadan. Kita nak ramai boleh dapat manfaat. Tuliskan juga learning point yang anda dapat, apa saja mesej-mesej yang anda dapat tu, tuan-puan tuliskan dalam ruangan komen. Baik. Kita bersama dengan Ustaz Amirul. Ustaz, kita ada beberapa soalan. Kita nak tengok soalan-soalan ini. Kan Ustaz, insya-Allah bersedialah dekat sana ya. Baik, soalan yang pertama. Ustaz, bagaimanakah solat witir yang sesuai sunnah? Ini, ialah kita pun pada waktu malam-malam ini memang kita bila habisnya tarawih tu dah hujung, kita akan buat solat sunat witir lah kan. Ada dengar dia 2 campur 1 Ustaz. Ada dengar buat 3. Ada cakap 1 pun dah cukup sembahyang witir ni. Sebenarnya yang sesuai sunnah ni macam mana Ustaz? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baik, pada soalan Milah Jamil sedari Milah ataupun apalah hajah ke apa, saya pun tak tahu ya. Milah Jamil, barakallahu fikum ala soalik. Soalan ni sangat penting sebab kita disinonimkan apabila solat tarawih dan ada solat witir. Even bahkan siapa yang dia buat solat tarawih setiap malam, dia akan buat solat witir. Solat witir ni tuan-tuan, yang ini yang saya nak kata ni.
Solat witir ni sebelum saya jawab soalan dia sesuai dengan sunnah ni, yang ini sebagai training kita supaya jangan pernah tinggal solat witir. Even nanti apabila dah habis, apabila dah keluar bulan Ramadan, jangan kita lupa untuk solat witir. Solat witir ni boleh buat sama ada sebelum tidur ataupun selepas kita bangun untuk tahajud, dan last sekali solat kita jadikan solat witir. Sebab Nabi SAW tak pernah tinggalkan solat witir even dalam musafir. Kalau dalam solat-solat qabliyah, ba'diyah, Nabi tinggalkan, pernah Nabi tinggalkan kita musafir, tetapi tidak bagi solat sunat witir. Sehinggalah mazhab Hanafi mengatakan ia wajib. Mazhab Hanafi wajib ni solat witir. Depa ni lebih daripada kita bab solat witir daripada kita wajib. Kalau tinggal dosa lah. Macam tu. Sebab Nabi SAW sangat melazimi witir, bahkan Allah SWT suka orang yang solat witir. Innallaha witrun yuhibbul witr. Allah SWT tu ganjil, dan Allah SWT menyukai ganjil. Jangan pernah kita tinggalkan. Jadi macam mana soalan dia? Ustaz, macam mana nak buat pula ni? Sunnah ni macam mana? Sunnahnya apa yang kita buat itulah sunnahnya. Yang pertama 2 dengan 1 tu witir. Itu adalah basic. Ini kita panggil yang basic lah. Dia boleh buat 3, dia mesti ganjil, bilangan ganjil 3 ataupun 5 ya. Tapi yang penting dia mesti ganjil. Tapi yang paling basic tu 3 lah. Maksudnya 2 dan 1. Jadi dia witir. Yang witir tu, yang jadi witir tu adalah 2 dan 1 tu jadi 3. Ataupun kalau dalam hadis, kalau kita tengok dalam hadis-hadis riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila Nabi witir, Nabi baca rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, kemudian rakaat kedua sabbihisma rabbikal a'la, rakaat kedua qul ya ayyuhal kafirun, rakaat ketiga adalah qul huwallahu ahad. Maka ini adalah sunnah juga. Ialah jadi masjid-masjid dan juga surau kita sekali-sekala kita tukar, iaitulah buat 3 sekaligus dengan 1 salam. Selalu yang kita buat kan 2, kemudian kita bagi assalamualaikum warahmatullahi, kemudian kita tutup dengan 1. Yang ini adalah aplikasi kepada hadis fa idza khashiya ahadukumul subuh falyutir biwahidah. Apabila kamu takut nak masuk subuh, maka tutup dengan 1. Maka 1 pun boleh. Jadi itu yang kita buat, 1 pun boleh. Tapi sebenarnya sunnah juga, dan yang lebih penting ialah sunnah based on hadis yang tadi tu, seperti mana kata Syekh Turaifi kata, Syekh Salah Kibar dalam ulama hadis kan, Syekh Turaifi Tarifi, dia kata apa? Dia kata sunatnya apabila nak aplikasikan hadis yang ini ialah kita buat sekali terus 3 rakaat dengan 1 salam. Rakaat pertama sabbihisma rabbikal a'la, rakaat kedua qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Selalunya kat masjid dia akan tambah qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Seolah-olah kalau imam baca qul huwallahu ahad, apa ni? Apa imam tak cukup ni, tak lengkap. Sebenarnya itu adalah hadis. Tapi itu adalah hadis riwayat Bukhari. Tetapi yang riwayat yang tambahan muawwidzatain tu, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, tu ada juga dalam riwayat Baihaqi, tak silap saya. Jadi sunat juga, tapi kita selang-selikan supaya orang ni faham benda tu sunnah ni pelbagai jenis. Supaya orang taklah dia jadi jumud, ustaz buat lain sikit, tiba-tiba buat 3 rakaat tak sah ni. Ada ke dia kata tak sah? Sunnah kan? Saya sendiri secara praktikalnya, apabila saya di imam, memang saya akan selang-seli. Kadang-kadang saya buat, kebanyakannya saya buat qul huwallahu ahad sendiri, ataupun campur dengan 3. Dan kadang-kadang saya kata beritahu jemaah, tapi jangan buat terpanjat. Jangan tiba-tiba je buat 3 rakaat. Jemaah jadi pelik. Jangan, kita kena beritahu jemaah, insya-Allah kita akan beramal dengan hadis ni, bahkan dengan mazhab fiqh Syafi'i begini sah juga, anda bahkan aula dan sunat juga bila kita buat 3 rakaat sekaligus, satu salam. Dan yang lebih utama, pendek juga masa kan. Masa dah kalah kabut ni, pendek ni orang. Itu sesuai dengan sunnah. Dan lazimilah sunnah baca. Dan yang kata ada lazimi cuba baca sabbihisma rabbikal a'la, kuliah, jangan tukar surah lain. Tetapi sekali-sekala tukar juga supaya kita nak mengatakan bahawa surah lain juga surah lain juga sah juga witir tu. Tetapi yang sunnahnya ialah begitu. Dan kalau nak buat 1 rakaat pun tidak ada masalah. Apabila itu adalah 1 rakaat itu ialah apabila kita takut dah masuk waktu subuh. Maka tutuplah dengan 1 rakaat. Kita buat tahajud 2 rakaat dalam hadis, maka takut nak masuk waktu subuh, maka buatlah begitu. Cantik. Ustaz, saya boleh sebutkan juga, kita nak ada link dengan kita punya tajuk, iaitu orang yang rugi dalam Ramadan. Dalam bulan Ramadan kita dah praktis, kita dah train diri kita buat sunat witir ini.
habis Ramadan teruskanlah witir itu. Betul macam tu kan Ustaz kan? Betul, Kalau saya tak betul, buat, rugilah. Dan kita tak betul. nak jadi orang yang rugi. Baik. Kita nak teruskan kepada soalan yang seterusnya Ustaz. Dalam keadaan yang suntuk ni, kita nak usaha juga nak raikan soalan sahabat-sahabat kita. Soalan yang seterusnya. Apa pendapat Ustaz berkenaan solat tarawih yang terlalu laju hingga makmum terkejar-kejar? Tiada doa iftitah Al-Fatihah laju, tasyahud akhir dipendekkan. Ini. Mungkin sebab nak kejar kuantiti tarawih tu banyak kan. Yang penting boleh dapat berapa banyak tarawih tu sampai tak baca doa iftitah, baca Fatihah laju. Lepas tu mungkin tomak ninah mungkin diabaikan. Respon Ustaz, silakan. Pertama, yang ini dia kena ada kaitan dengan penguasa agama Islam dan juga masjid-masjid sendiri. Sebab kadang-kadang sebahagian negeri dia wajibkan. Dia wajibkan 20 rakaat. Sedangkan ahli qaryah dia tak mampu. Dia tak nak buat 20. Dia nak buat 8. Jadi apa yang berlaku apabila dia hire ustaz? Ini situasi ya. Dia hire ustaz. Ustaz kena habiskan 20 rakaat sebelum pukul 10. Sudah. Jadi apa yang berlaku? Betul. Apa yang berlaku ialah sebab biasanya dia pun macam tu kan. Sebab ada yang memang yang kita kena faham. Yang pertama memang afdal 20. Kita tak nafi afdal memang hatta bahkan majoriti ulama mengatakan yang paling afdal tarawih adalah 20 rakaat. Kita tak nafikan tu. Tapi kita kena satu benda kita kena ingat. Jangan kita pernah memaksa perkara-perkara yang sunat ni, paksa buat. Yang ini dia akan jadi perkara yang tak baguslah hulu. Orang-orang yang berlebih-lebih ni, benda-benda yang sunat ni, boleh 8, boleh 20. Kita kena biarkan terbuka dan benda tu adalah rahmat. Benda tu adalah rahmat buat penduduk kampung dan sebagainya. Sebab ada yang memang mereka nak buat 8, majoriti nak buat 8. Hatta even satu masjid yang saya bawa dekat sekarang ni pun, apabila dikatakan, kita boleh buat 8 sekarang ni sebab tidak ada arahan sebab musim Covid ni. Pakat semua nak buat 8. Dia kata bagilah ustaz. Bila ustaz baca pun tak tidak sebelum tu 2 hari 3 hari kita buat 20. Kita jadi ustaz tak sempat kami habis Fatihah kami, tak sempat dengar ustaz baca, ustaz dah rukuk. Nak macam mana kita kena raikan juga orang kampung sebab dia pun nak dapatkan fadilat tu, man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lail. Kullah barang siapa yang berdiri bersama imam sehingga imam selesai, maka dituliskan bahaginya pahala sepanjang malam. Dia pun nak, tapi ada yang di kalangan mereka ni, sebab itu kita jangan terlampau syadid, terlampau memberatkan orang terhadap perkara begini. Sehinggalah apa yang berlaku, iaitulah apabila jadi begitu, dia tu jadi kuantiti, dia lebih utamakan kuantiti daripada kualiti. Sehinggalah solat tak baca doa iftitah, tak baca walhal. Saya ada tulis benda ni, dapat perkongsian yang ramai, lebih 1000. Doa iftitah ada yang sunnah yang kita boleh baca pendek, yang kita pun sebenarnya hafal kan. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Stop, tu datang daripada sunnah juga. Itu adalah sunnah. Tetapi apa yang dibuat yang dekat tasyahud akhir tu, tasyahud akhir selalunya ada sebahagian imam nak buat macam mana. Orang kampung AJK suruh ustaz kena habiskan juga pukul 10. Dia tengok tak boleh habis ni. Lepas tu nak kena. Jadi dia shortkan dekat tasyahud. Dia jadi Allah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sah tak? Sah. Kita kena faham perbahasan fiqh ni macam ni. Perbahasan fiqh ni dia ada part dia ada border. Ulama bincang dia ada border dia. Ada benda yang paling sah ataupun tak sah. Border dia, kita panggil border ni ialah perbahasan dia, sah tak sah. Tak semestinya apabila ulama kata benda tu sah, kita kena buat. Itu masalah. Kadang-kadang ulama kata sah, kita kena buat border. Macam contohnya macam inilah. Macam contohnya kita kata begini. Solat, kalaulah dia dapat solat dia dapat solat di hujung-hujung waktu pun. Lagi 1 minit dia nak solat. Sah tak solat dia? Sah sahaja. Sah saja. Tapi boleh, apakah benda tu kita patut buat? Buat. Sila buat. Solat di hujung waktu. Tak. Macam tu jugalah apabila kita bicarakan solat, sah tak solat. Jadi memanglah sah, tapi benda tu kita ni nak menuju Ramadan ni ialah nak mendapatkan maghfirah Allah, keampunan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita tinggalkan sunnah. Disebabkan oleh kita tinggalkan sunnah, disebabkan nak kejar masa, disebabkan kita nak buat 20 ataupun disebabkan kita nak buat bacaan-bacaan yang diselang-selang selikan itu. Ya itu payah nak kurangkan sebab itu dah jadi adat kan. Lepas tu imam lah yang dia pun saya pun kurangkanlah. Yang ini yang kita tak maulah.
Apabila kita lebihkan kepada perkara yang tak sunat, maka dia akan terpaksa kadang-kadang mengurangkan perkara yang betul-betul yang sunat. Maka perkara ini tiada doa iftitah, ada doa iftitah yang pendek. Fatihah laju, kita kena raikan orang. Tasyahud akhir pendek kan, ini masalah lah. Sebab Nabi SAW kata apa, siapa yang Allah kata atiullah wa rasul, ikut Allah, ikut Rasul. Nabi kata apa, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba, setiap umat aku masuk syurga melainkan mereka yang tak mau. Sahabat tanya, siapa yang tak mau? Man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang tak mau? Faqala man ata'ani dakhala al-jannah, barang siapa yang taat aku masuk syurga. Wa man asani faqad aba, barang siapa yang mengingkari aku, khilaf dengan aku, tak mau ikut sunnah aku, maka dia telah mengingkari, dia tak mau masuk syurga. Alhamdulillah, alhamdulillah. So bila buat sembahyang sunat tarawih tu kan Ustaz, fahami jugalah makna tarawih tu pun. Kan? Tarawih tu pun untuk kita nak rasa lega, nak rasa tenang, nak rasa rehat. So kita nak dahulukan kualiti berbanding kuantiti. Ustaz, kita ni dah berada di penghujung rancangan ni, walaupun banyak lagi perkara yang kita nak tanyakan, namun Ustaz, di hujung-hujung rancangan ni Ustaz, kita pun dah di hujung-hujung Ramadan ni juga ni Ustaz. Nasihat Ustaz, buah simpul yang boleh Ustaz kongsikan kepada saya, kepada para penonton sekalian, yang supaya kita nak pastikan kita tak nak jadi orang yang rugi dalam bulan Ramadan. Falyatafadhal Ustaz. Bismillah. Kata Thabit bin Qurrah, dia kata rahatul jism fi qillati ta'am. Dia kata kerehatan, kenikmatan bagi jasad kita adalah dengan kurangnya makan. Kita dah dapat bulan puasa ni, kurang makan. Warahatur ruh fi qillatil atham, dan kerehatan bagi ruh kita ni, dalaman kita ni, jiwa kita, spiritual kita adalah dengan mengurangkan dosa. Warahatul lisan fi qillatil kalam, dan juga kerehatan bagi lisan kita adalah kurangkan bercakap, terutama bercakap perkara benda banyak. Dan semua ini, hatta puasa itu, salah satu maksud as-saum dalam Al-Quran adalah tak bercakap. Inni nazartu lirrahmani sauma, kata Maryam kan, aku bernazar kepada Tuhan untuk saum, untuk tidak bercakap. Jadi sebab itulah ada Nabi kata apa, ramai orang yang berpuasa, rupa shaim laisa lahum siyamihi illa al-ju'i wal atash. Tiadalah ramai orang yang berpuasa, ramai orang yang berpuasa melainkan dapat daripada puasanya, yang tinggal daripada puasanya ialah lapar dan dahaga saja. Sebab apa? Mereka tidak meninggalkan perkataan mereka daripada cakap benda yang buruk, mata mereka daripada melihat perkara yang buruk, telinga mereka dan seumpamanya. Oleh itu, saya nasihat kepada diri saya sendirilah, terutamanya dan kepada para mustami'in al-kiram, supaya kita nartanim li hadhihi al-fursah al-mubarakah, kita ambil fursah, peluang yang Allah bagi ni untuk kita, bulan ni bulan maghfirah, untuk kita dapat keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab nanti kita akan lihat orang yang apabila kita akan dapat merasai apabila tanda-tanda pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita tu ialah kita nanti dah tak suka dah buat maksiat. Kita nak keluar bulan Ramadan, Allah ampunkan kepada kita, dan kita bila kita buat maksiat yang sama, kita rasa sedih dalam jiwa kita. Kita akan rasa berat nak buat maksiat, ataupun bila kita terbuat juga benda yang sama, terbuat juga kemungkaran yang kita dah buat, maka kita akan rasa sedih. Sebab apa tuan-tuan? Sebab tanpa istighfar maka kehidupan kita akan jadi sempit. Tanpa istighfar, tanpa kita diampunkan dosa, tanpa kita taubat kita diterima, maka kehidupan kita sempit, rezeki kita sempit, kita rasa semuanya susah kan. Sebab itulah Allah SWT bagi tahu dalam Quran, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Kata Nabi SAW, minta ampunlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kamu minta ampun, akan turun daripada langit hujan. Wa yumdidkum bil amwal, Allah SWT akan banyakkan harta dan juga banyakkan zuriat, banyakkan anak pinak. Allah bagi ni, bagi tu, bagi ni untuk orang yang istighfar mengharapkan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila kita istighfar, dia punya ini adalah di dunia dan juga di akhirat, kita akan dapati satu benda yang dalam kehidupan kita lain. Kita akan rasa macam seolah-olah kita akan rasa tenang. Ada masalah dalam family, kadang-kadang kita rasa, sebab tu Sufyan Ats-Tsauri dia kata apa, kalau ada masalah rumah aku banyak binatang tunggangan aku cuba dah rasa macam dah berat sangat, tak mau aku cakap isteri aku pun macam ni, maka aku akan balik kepada Allah, minta ampun kepada Allah, maka aku akan lihat urusan dunia aku jadi mudah. Jadi kalau kita nak urusan dunia kita mudah, urusan akhirat kita of course lah, jadi maka kita kena selalu minta ampun kepada Allah, tapi dengan syarat keampunan kepada Allah SWT itu mestilah kita lakukan dengan cara yang
disyariatkan oleh Allah SWT, bukan dengan cara seperti mana sebagian orang yang sesat minta ampun, dia pergi sembah kaki tok guru. Dia gunakan wasilah ni supaya Allah ampunkan dia. Tak, agama kita adalah agama ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala, minta kepada Allah InsyaAllah. SWT. InsyaAllah. Alhamdulillah. Jazakallah khair Ustaz. Alhamdulillah. Sangat jelas. Kita ni tuan-tuan dan puan-puan bersama dengan Ustaz Amirul Hassan berkongsi perkara tajuk orang yang rugi dalam Ramadan. Kita juga dah jelas sekarang apa perkara yang saya jangan buat supaya saya tidak menjadi orang yang rugi dalam Ramadan. Dan saya juga jelas apa perkara yang saya mesti buat supaya saya tidak juga menjadi orang yang rugi dalam Ramadan. Sebab saya tak jadi orang yang macam mana. Saya nak menjadi orang yang beruntung dalam Ramadan. Terima kasih ayah dan bunda, tuan-tuan dan puan-puan hingga ke saat ini bersama-sama di dalam program kita ini. InsyaAllah bertemu lagi kita dalam episod-episod yang seterusnya dengan perkongsian tajuk-tajuk yang menarik. Tuan-tuan dan puan-puan, sampai kita jumpa lagi di dalam Bedah Hadis edisi Ramadan Gaya Rasulullah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Saya Coach Jamil Wahab. Assalamualaikum. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina